Kita nak kena cari tentang faedah melancong. Okey, jangan fikir benda lain lah sebab kita nak cari faedah melancong saja. Tak payahlah kita nak fikir faedah-faedah lain ya. Jadi kita fokus kepada faedah melancong. Jadi sebelum saya terangkan macam mana awak nak kembangkan isi dia, jadi kita tengok dahulu antara ayat yang perlu awak kenal sebelum awak mengembangkan isi. Okey, ini perenggan isi saja ya. Ada yang ada yang keliru dengan saya, dia cakap cikgu yang ni satu kotak ni untuk satu karangan ke? Dia kata ni satu karangan. Tak ya, ini ialah satu perenggan. Ni satu perenggan. Jadi dekat kotak ni ada 4 lah. 1, 2 isi, 3 isi, 4 isi. Okey, jadi dalam ayat isi tu, dia mesti ada 4 ayat sekurang-kurangnya. Okey, sebab kita tak naklah tulis dalam satu perenggan isi tu 2 ayat saja. Mungkin awak rasa macam susah nak kembangkan ayat kan? Jadi saya beri cadangan kepada awak macam mana untuk mengembangkan ayat menggunakan 4 jenis ayat. Iaitu ayat pertama ayat isi. Iaitu untuk menyatakan isi. Isi dia ialah tentang faedah melancong lah. Okey, jadi ayat pertama awak tulis faedah melancong yang pertama ialah apa? Alright, so sambung pada ayat huraian. Okay, macam mana nak tulis ayat huraian ni? Awak kena gunakan teknik penyoalan. Awak soal kat diri awak. Kenapa? Ataupun bagaimana? Alright, so kat sini awak bagilah apa-apa huraian yang berkaitan dengan isi. Huraian awak mestilah berpandukan kepada isi. Okay, sebab ada yang buat hantar dekat saya, huraiannya tidak berkaitan dengan isi. Okay. Nombor 3 ialah ayat contoh. Okay, contoh berdasarkan huraian. Nanti kita tengok secara details lah dekat dalam kotak tu. Okay, yang keempat ialah ayat penegasan. Iaitu menegaskan isi. Okay, ayat penegasan, yang ini pelajar selalu tak buat. Okay. So, dia tinggal je. Awak tulis, awak tinggal. Awak tak menegaskan semula isi yang awak dah tulis. Penegasan ni penting bagi menimbulkan impak ataupun kesan kepada pembaca sewaktu membaca penulisan awak. Bukan untuk exam saja, penulisan biasa pun sama. Kita akan tegaskan isi yang kita sedang tulis. Okay, kita pergi kepada kotak dia. Supaya boleh nampak. Saya masukkan dalam bentuk kotak supaya boleh nampak perbezaannya. Okey, ayat pertama itu ayat isi. Ayat topik lah. Jadi faedah melancong yang pertama ialah aktiviti melancong dapat menambahkan pengetahuan dan meluaskan pandangan. Okey, itu pada ayat huraian. Kenapa saya kata dapat menambahkan pengetahuan dan meluaskan pandangan? Hal ini kerana saya soal diri saya kan, kenapa kita dapat tambahkan pengetahuan dan meluaskan pandangan? Sebab kita akan pergi ke tempat yang mempunyai banyak tarikan. Okey, sebab kita melancong kan, kita akan pergi tempat orang. Kita tak akan pergi ke tempat yang kita dah tahu. Contohnya awak tak pernah pergi Cameron Highland. So kita akan pergi ke Cameron Highland dan kita dapat tengok pelbagai tarikan yang ada dekat Cameron Highland. Okey. Semestinya melancong, kita akan pergi ke tempat yang mempunyai banyak tarikan. Awak tanya pada diri awak, kenapa aktiviti melancong ni dapat tambah pengetahuan? Sebab kita akan pergi ke tempat yang mempunyai banyak tarikan. Okey, tarikan apa biasanya yang menjadi perhatian awak akan tertumpu kepada kawasan tersebut? Contoh dia ialah melihat kebudayaan yang diamalkan di sesuatu tempat. Apa contoh tarikan tu? Contohnya ialah melihat kebudayaan. Benda-benda yang barulah kalau kita pergi, contoh kita pergi ambil Sarawak lah. Kebudayaan negeri Sarawak berbeza ya dengan negeri Johor. Jadi kita dapat mempelajari kebudayaan orang lain, makan dia, cara pakai dia. Semua tu dikirakan sebagai tarikan lah yang kita boleh lihat. Dan kita boleh tambah pengetahuan. Sebelum ni kita tak tahu orang Sarawak pakai baju apa, makan apa. Tapi bila kita pergi melancong ke negeri dia,
Kita dapat kenal budaya mereka. Okay, sebab Negeri Sarawak kaya dengan budaya dan masyarakat yang berbilang kaum. Alright, jadi ayat contoh kita mestilah berdasarkan huraian dan juga topik. Okay, kita tak boleh lari bila kita tulis kat sini menambah pengetahuan dan meluaskan pandangan. Huraian dan juga contoh mestilah berkaitan dengan menambahkan pengetahuan dan juga meluaskan pandangan. Okey, ayat penegasan di sini ialah awak menegaskan semula isi yang awak dah tulis dekat ayat isi. Okey. Kat sini kan cakap menambahkan pengetahuan kan. Okey, awak boleh ulang semula kat sini. Meningkatkan ilmu pengetahuan sedia ada. Tapi saya gunakan ayat yang berbeza. Tapi maksud dia sama. Still pengetahuan. Cuma saya tambah meningkatkan ilmu pengetahuan sedia ada. Ayat berbeza tapi maksud dia masih sama. Iaitu menegaskan isi. Sebab isi kita ialah menambahkan pengetahuan dan meluaskan pandangan. Jadi ayat penegasan mesti tentang ayat isi yang kita dah tulis. Awak pindah je balik. Sini pergi balik sini. Tak payah fikir dia jauh. Lagi satu teguran yang saya nak buat ialah sesiapa yang hantar jawapan kepada saya, ejaannya salah. Ejaan ni patutnya jelaslah bahawa. Ini penanda wacana jelaslah bahawa. Tapi yang tulis dekat latihan awak tu jelaskan. Bukan jelaskan ya. Jelaskan tu salah. Tapi jelaslah. Bulatkan jelaslah ni. Sebab ramai yang salah eja. Waktu saya terangkan ni, awak tolong nak catat juga dekat nota awak. Jangan dengar je. Okay? Kita belajar sambil mencatat nota. Belajar dengan cikgu cakap, catat. Baru kita boleh ingat. Alright, kita pergi kepada isi 2. Isi 2 saya pilih mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okay, ini isi dia Uraiannya kenapa kita cakap dapat eratkan hubungan kekeluargaan kalau kita pergi melancong ni? Sebab kita dapat meluangkan masa dengan lebih bermakna. Okey, sebab kita pergi melancong dengan keluarga, jadi kita dapatlah luangkan masa dengan lebih bermakna. Apa contoh luangkan masa tu? Contohnya kita dapat beramal mesra bersama ahli keluarga sewaktu melakukan pelbagai aktiviti. Contohnya awak pergi Pulau Redang. Okey. Sebelum ni mak ayah awak kerja, abang kakak semua kerja, awak pun pergi sekolah busy. Lepas tu, pergilah melancong sama-sama. Jadi awak dapat meluangkan masa dengan lebih bermakna lah dengan melakukan pelbagai aktiviti yang ada dekat pantai. Contohnya, banana boat ke, main bola tampar ke. Tu maksud dia ialah melakukan pelbagai aktiviti untuk beramal mesra dengan ahli keluarga sewaktu melancong. Bagi contoh. Contoh berdasarkan huraian. Cara meluangkan masa dengan lebih bermakna, buat pelbagai aktiviti ketika melancong. Okey, penegasan dia, ambil saja semula dengan berkaitan hubungan kekeluargaan ni. Saya ambil lebih menghargai masa bersama keluarga. Okey. Kalau awak nak buat, jelaslah bahawa aktiviti melancong dapat membantu kita untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan pun boleh. Okey? Ni tak ada masalah lah sebab ini jawapan saya dah beri. 2 saya buat sendiri untuk rujukan awak dan yang ketiga dan keempat awak kena buat sendiri Okey, yang ni jawapan awak kan? Tak apa, kita bincangkan. Okey, yang di sini saya nak awak terus tanda Okey, untuk kotak yang ketiga dan keempat, tolong terus tanda jawapan awak. Jadi ayat isi untuk perenggan isi yang ketiga ialah aktiviti melancong juga membantu kita mengisi masa lapang dengan baik. Masa lapang dengan baik. Okey, ni jawapan dia. Yang warna hijau ni ialah jawapan. Kalau jawapan awak lebih kurang dengan jawapan saya, tanda sahaja. Kalau macam jauh je, betulkan. Terus tulis, guna pen merah sama macam jawapan yang saya tulis. Kita tak kisahlah walaupun jawapan betul ke salah ke. Yang penting
Kalau rasa macam salah tu, awak tulislah jawapan yang betul. Terus tulis, tak payah tunggu besok, lusa ke, kemarin ke. Nanti bukannya buat pun. Terus tulis. Okay, pada ayat huraian. Dengan melancong, anak-anak remaja akan terhindar daripada aktiviti yang negatif, terutama pada musim cuti sekolah. Kenapa kita kata melancong dapat isi masa lapang dengan baik? Sebabnya bila kita melancong dapat isi masa lapang dengan baik, kita tak adalah terfikir nak buat aktiviti yang negatif. Contohnya melepak dekat kafe cyber cafe, main game, melepak dekat tepi kampung, isap rokok, isi masa lapang kan, cuti-cuti sekolah, main basikal lajak. Tu perkara yang negatif Bila kita pergi melancong, kita akan dapat mengelakkan perkara tersebut. Sebab yelah awak dah pergi melancong, awak dah busy. Sibuk update Instagram je lah, paling pun. Okay, update lah Instagram daripada sibuk buat main basikal lajak tu. Tapi COVID tak boleh lah melancong di alam maya saja. Alright. Apa ayat contoh dia? Masa anak-anak akan terluar dengan melancong dan buat berbagai aktiviti menarik dengan pengawasan dari ibu bapa. Bila melancong, lagi-lagi awak macam awak ni kan pergi melancong, ada ibu bapa sekali. Jadi awak nak buat aktiviti, nak buat aktiviti waktu melancong pun mak ayah awak ada sekali dan boleh perhatikan awak. Ni pun ada jawapan yang salah Tolong betulkan guna pen merah. Tanda kalau betul, kalau salah tolong tulis jawapan yang betul. Okey, ayat penegasan ulang sahaja masa lapang. Yang ni masa lapang dengan baik. Yang ni saya ubah sikit masa lapang dengan bermanfaat. Benda dia sama saja. Yang berbezanya ialah ayat huraian dengan contoh. Ayat penegasan ni ulang balik ayat isi. Tapi gunakan penanda wacana jelaslah bahawa. Senang je. Yang penting kita kena tahulah isi nak tulis apa berdasarkan soalan karangan. Yang tu cikgu tak dapat nak bantulah. Awak kena bantu diri awak sendiri. Kena enrich awak punya ilmu pengetahuan. Banyakkan membaca. Baru ada idea. Okay, nombor 4. Isi dia ialah memajukan sektor pelancongan dan ekonomi negara. Okey, ada yang tak faham sektor pelancongan ni apa? Sektor pelancongan ni macam bahagian pelancongan untuk negara lah. Okey, contohnya sektor pelancongan ni termasuklah tempat-tempat melancong yang menarik. Okey, sebab bila ada sektor pelancongan akan ada jual beli. Contohnya pergi Cameron Highland akan ada jual beli strawberry. Jadi secara tak langsung jual beli itu akan dapat membantu ekonomi negara. Sebab kita ada jual beli, kita akan ada untung lah, dapat duit. Jadi duit tu akan menjana ekonomi negara. Tu secara umum lah sebab ada yang tak faham Okay, nombor 2 ayat huraian. Kenapa kita katakan melancong ni dapat memajukan sektor pelancongan dengan ekonomi negara? Sebab kita kena pergi melancong dekat negara kita, memberikan sokongan sepenuhnya kepada industri pelancongan negara kita. Okey, contohnya pergilah melancong Legoland paling dekat Johor. Walaupun dah berapa-berapa minit je daripada rumah awak kan. Tapi sebab kita nak kena sokong industri pelancongan negara kita, pergi melancong dekat dalam negara sendiri. Padahal sibuk-sibuk nak pergi Singapura lah, apalah. Kita support negara kita punya pelancongan dahulu. Okey, ayat contoh dia ialah kita pergi ke kawasan-kawasan yang ada dekat Malaysia, Cameron Highland, Pulau Langkawi dan juga Taman Niagara. Dan seterusnya, yang ni contoh dia ni kalau awak buat ikut awak lah. Ada yang saya tengok Pulau Redang, Pulau Kapas, Pulau Tioman pun ada tulis. Boleh lah Sabah, Sarawak pun ada yang tulis. Boleh, tak kisah. Yang penting dia mesti berada di dalam negara. Jangan cakap Sabah dan Sarawak tu bukan negara Malaysia. Dia negara Malaysia. Sabah dan Sarawak negara Malaysia. Jangan ada yang tak tahu. Okey, ayat penegasan dia.
ulang sahaja meningkatkan ekonomi dan memajukan sektor pelancongan negara Malaysia. Ambil sahaja di sini, bawa turun bawah. Senang. Okey, yang ni kita dah siapkan dalam bentuk kotak-kotak ni, kita panggil rangka lah, macam rangka karangan tapi kita buat dalam bentuk kotak-kotak ni. Okay, kita scroll pergi bawah. Okay, yang ni saya nak kenalkan dengan awak sedikit tentang penanda wacana yang awak boleh pakai. Boleh pakai ya untuk sambungkan ayat karangan awak. Mungkin bosan je kan baca tak ada penanda wacana, rasa macam kosong je. Okay. Jadi kita kena gunakan penanda wacana untuk menyambungkan ayat. Tapi nak guna penanda wacana ni kita kena tahu. Kita kena tahu penanda wacana mana yang sesuai. Okey, ni main taram je. Asalkan penanda wacana, cikgu cakap kena letak penanda wacana. Letak je lah apa pun. Tak boleh awak kena letak berdasarkan keperluan ayat awak. Contoh dia. Kita tengok yang ni penanda permulaan karangan. Okey, ayat daripada A sampai M ni kan, pada era globalisasi, pada zaman pasca kemerdekaan ini. Yang ni awak boleh pilih salah satu untuk memulakan karangan awak di bahagian pendahuluan. Okey. Cikgu, apa maksud pada era globalisasi ni? Maksudnya zaman sekarang lah. Kita nak guna ayat cantik sikit. Kita nak tunjuk ayat kita dah matang sikit. Dah dia kata satu kan. Kita cubalah ambil satu je. Hafal satu. Pada era globalisasi ini, hafal satu je. Kalau dulu kan kita guna pada zaman sekarang ataupun pada zaman kini, kita ubah sikit. Pada era globalisasi ini, okay. Hafal satu pun cukup lah. Tak payah buat banyak. Yang ni saya bagi option saja. Okey, mungkin nanti awak boleh pakai. Yang ni untuk mulakan penengah pendahuluan tau. Okay, kita tengok penanda huraian isi karangan. Yang ini kita boleh letak dekat ayat huraian. Okey, ayat huraian. Hal ini demikian kerana, hal ini berlaku kerana, hal ini berpunca daripada, ataupun hal ini dikatakan demikian kerana. Biasanya kita guna hal ini demikian kerana kan. Tapi sebenarnya banyak lagi penanda wacana yang awak boleh masukkan dekat ayat huraian. Okey. Tak apa, awak hafal satu je. Tak payah banyak. Tengok yang ni, hafal lah yang ni. Tak payah pening-pening, ambil satu je. Sebab nak guna pun satu je. Nak ulang-ulang guna dalam karangan tu pun tak apa, tak kisah. Tak ada siapa marah. Okey, cara nak tulis ayat contoh. Biasa awak gunakan contohnya kan. Awak nak lain sikit, gunalah misalnya pun boleh. Okey. Hafallah satu misalnya ke, contohnya ke, atau tamsilnya ke. Tamsil ni pun sama maksud dia tamsil ni ialah contohnya. Okey. Hafal satu je, tak ada tengok banyak. Saya bagi sebagai nota awak saja. Awak kena ambil, nak kena guna berapa ni cikgu? Banyak sangat lah. Satu saja setiap tu. Okey, ni penanda menutup isi. Yang ni awak boleh buat dekat ayat penegasan. Okey. Dengan itu, ataupun jelaslah bahawa, kalau nak guna jelaslah bahawa tu pun berulang-ulang kali tak apa, tak kisah pun. Okey, ni untuk memulakan isi baru. Tadi kita ada 4 isi kan, jadi nak masuk isi kedua ke isi ketiga nanti awak boleh buat selain itu, di samping itu. Okey, yang ni pun kita boleh gunakan dalam ringkasan. Okey. Selain itu, di samping itu, seterusnya, biasanya kita gunakan seterusnya lah saat kita nak ringkas kan. Selain daripada seterusnya tu, kita ada lagi kawan-kawan dia yang lain. Okey. Ini sebagai pengetahuan umum awak saja sebab nanti awak akan jumpa benda ni banyak kali. Dan awak akan guna. Alright, yang ini ialah untuk kita nak tutup karangan kita. Dah sibuk cerita banyak panjang berjela daripada pendahuluan sampailah perenggan isi yang terakhir tu. Kita kena tulis penutup karangan lah. Jangan biar je karangan awak tu. Mungkin rasa dah macam hebat karangan awak tapi tak buat penutup pun tak boleh juga. Okay, kita kena buat penutup. Penutup ni kita gunakan, cara nak tulis ayat pertama dalam penutup ni, guna je lah kesimpulannya.
Biasa guna kesimpulannya kan. Mungkin awak boleh guna selain kesimpulannya, awak boleh guna konklusinya. Maksud dia sama, intihannya tu pun sama juga. Konklusi tu maksud dia kesimpulannya lah. Okay? Tuntasnya secara keseluruhan. Okay, awak boleh baca ni, nanti dah awak boleh guna. Okay, yang ni ialah tugasan untuk hari ini. Tapi ada beberapa orang yang dah hantar kepada saya dalam bentuk karangan yang lengkap. Okay, bagus sebab ada usaha yang maju daripada orang lain. Itu satu usaha yang perlu ada lah untuk setiap murid. Okay, tapi kita boleh tengok sama-sama. Nanti dalam buku awak kan, sekarang pun boleh tulis. Terus tulis soalan iaitu aktiviti melancong merupakan aktiviti yang menyeronokkan. Huraikan pendapat anda tentang faedah melancong. Soalan yang tadi itulah. Okey. Tuliskan tarikh kat sini, hari-hari ini. Lepas tu tulis arahan. Alright. Okey, untuk pendahuluan, saya dah buatkan dah untuk awak. Pendahuluan dah buat, isi pertama dah buat, isi kedua pun dah buat. Okey, tugas awak ialah untuk isikan isi ketiga dan juga isi keempat berdasarkan jawapan yang telah dibincangkan tadi. Yang ni, isi 3, isi 4. Yang ni, isi 3 dengan isi 4 kan, masukkan dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk ayat Okay, kenapa cikgu ada kuning-kuning kan dekat situ? Yang ni saya nak tunjuk awak cara penggunaan penanda wacana. Okey, ini macam saya cakap tadi lah. Pada era globalisasi ini, aktiviti melancong menjadi pilihan kebanyakan rakyat Malaysia. Guna letak je kat depan ni. Okey. Daripada awak tulis aktiviti melancong menjadi pilihan kebanyakan rakyat Malaysia, ayat dia macam pendek kan. Jadi awak tambahlah sikit kat sini. Pada era globalisasi ini, dia lebih panjang dan lebih sedaplah awak nak baca. Aktiviti melancong merupakan aktiviti yang menyeronokkan. Negara Malaysia juga terkenal dengan beberapa tempat yang menjadi tarikan pelancong. Lepas tu saya terus masuk ayat tugasan dia. Ayat warna hijau ni ialah ayat tugasan ya. Mana nak dapat cikgu ayat tugasan ni? Terdapat berbagai faedah bila kita pergi melancong. Okey, dapatnya dekat sini. Dekat soalan dia. Faedah melancong. Awak terus tulis terdapat berbagai faedah apabila kita pergi melancong. And then awak teruslah sambung. Isi pertama, faedah pertama. Nak tulis isi pertama kan? So tulislah faedah pertama. Okay. Terus masuk ayat dia. Ini ambil je daripada kotak. Hal ini dikatakan demikian kerana ini penanda wacana. Ambil semula daripada kotak tadi. Ni contohnya saya tukar kepada misalnya. Ambil je lah daripada kotak. Jawapan dah ada, cuma awak kena bentukkan dalam bentuk perenggan. Gunakan penanda wacana. Saya nak awak gunakan penanda wacana. Kalau rasa macam tak boleh lah cikgu nak guna penanda wacana, saya tak reti. Awak baca kat sini, tengok. Guna je lah macam saya guna ni. Yang ni pun saya tulis dah. Dalam pada itu, letakkan isi dia. Ambil daripada kotak. Okay, lepas tu, letaklah ayat huraian. Nak sambung ayat huraian, gunakan ni. Sambung. Nak tulis ayat contoh, yang ni penanda wacana dia. Cikgu saya nak guna lain sikit lah, tak nak sama lah dengan cikgu. Boleh, pergilah kat sini. Ambil mana-mana yang awak rasa awak suka. Gunakan. Okay, saya nak awak buat 2 perenggan saja menggunakan cara awak menulis. Saya nak tengok kemahiran awak menulis menggunakan penanda wacana. Okay, penutup dia pun saya dah buat. Saya gunakan konklusinya aktiviti melancong sememangnya memberikan pelbagai impak positif dalam kehidupan kita. Oleh hal yang demikian, kita hendaklah berusaha bersama-sama dalam memberikan sokongan sepenuhnya kepada industri pelancongan Malaysia. Kita juga haruslah mencari ruang dan peluang untuk melancong di negara sendiri agar dapat menikmati keindahan alam semula jadi. Okey, penutup ni nanti kita belajar cara nak buat dia. Okey, hari ni awak salin je dah dulu penutup saya. Hari ni aim saya untuk awak ialah awak buat perenggan 3 dan juga 4 dalam bentuk perenggan. Okey, sambungkan sahaja kotak-kotak yang saya dah bincangkan dengan awak hari ini.
Okay, untuk latihan hari ini, sambungkan dalam bentuk perenggan ni, kena salin lah, jangan print. Saya tak mahu ada yang print. Salin daripada soalan, lepas tu pada era globalisasi ni sampai dekat bawah ni. Semula jadi. Okay? Sebab ini penulisan karangan. Penulisan karangan ni saya tak boleh nak bagi awak print. Sebab nanti bukan awak yang tulis, komputer yang tulis. Printer awak yang tulis. Jadi saya nak tulisan tangan lah. Okay, kalau nota ke, kalau soalan pemahaman ke, bolehlah saya bagi awak print. Saya ni orangnya senang. Ikut saja arahan saya. Dan tidak membebankan lah. Sebab kita pun dah bincangkan jawapan dia. Dan awak pun kena isi 2 sahaja isi. Okay, buat dalam buku, karangan dan due date untuk hari ini. Sebab awak, saya habiskan awak awal hari ini setengah jam sahaja GM. Jadi lagi beberapa jam ni, awak siapkanlah tugasan saya dan awak perlu hantar sebelum pukul 5 pada hari ini juga. Boleh? Ada sebarang soalan? Boleh. Ada. Boleh. Ada cakap, cikgu saya tak sempat ni. Saya nak tidur dululah, apalah. Ada tak? Tak ada Jadi bila saya dah habiskan kelas ni, terus buat muka surat 4 ni. Kalau yang ni, siapa ada printer boleh print. Okay? Yang tak ada printer, salinlah. Okay, kalau rasa macam membebankan, salinlah 3 yang awak suka. Okay, tak payah salin semua pun tak apa. Saya tak kisah. Tapi kena ada lah nota ni, okay? Yang ni saja awak kena salin semua. Jangan print. And then hantar macam biasa secara personal. Masih ada lagi yang hantar bertubi-tubi dalam grup. Saya tak nak macam itu sebab kita akan mengganggu rakan-rakan lain yang nak tengok info yang ada dalam grup. Jadi kita PM cikgu secara personal dan saya lebih mudah nak bagi teguran. Okay, macam saya nampak ada macam salah eja ke apa. Senang saya nak tegur terus. Kalau awak hantar dalam grup memang saya tak boleh nak tengok terlalu banyak So saya ada perubahan lah untuk penghantaran tugasan. Okay, hantar personal. Saya bagi tahu dah ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita dismiss kelas hari ini. Okay, Assalamualaikum. Boleh end kelas. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Cikgu.